Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Syazmi Sapian. Dalam video kali ini saya ingin berkongsikan satu aduan yang pernah saya terima dan saya pernah konsult. Okey, berkaitan dengan isu nikah di Thailand. Baik. Antara aduan yang saya terima adalah katanya ada tuan, saya ini dah bernikah selama 2 tahun. Tetapi pernikahan saya ini di Thailand. Pada awal perkahwinan dulu, suami kata balik Malaysia kita nak daftarkan, tetapi sampai sekarang tak daftar-daftar. Dan kemudian kenapa isteri ni tiba-tiba datang cari peguam syar'i? Sebabnya sekarang ini dia dah mengandung, dia dah mula risau. Dan suaminya pula pada awal perkahwinan dengan sekarang dah berbeza. Lebih banyak masa di rumah bini pertama daripada dia sendiri. So sebabkan itu dia merasakan teranaya, dia merasakan dia tidak lagi diadili, dan dia rasakan dia perlu membuat sesuatu supaya hak dia dan anak yang dalam kandungan dia nanti terjamin. Baik, itu antara situasi biasa yang banyak saya kira berlaku juga di Malaysia ini, iaitu nikah di Thailand. Baik, untuk tuan-tuan dan puan semua, terutama kaum isteri di luar sana, ataupun kaum ibu di luar sana, ataupun kaum wanita di luar sana, percayalah, bernikahlah secara mengikut perundangan di Malaysia. Baik, kita perlu didik diri kita bahawasanya kita perlu pertama patuh pada hukum, yang kedua patuh kepada undang-undang. Kita jangan hanya termakan kata-kata dakwah orang yang mengajak kita kahwin tu, kata nikah ni susah lah, ikut undang-undang payah apa dan sebagainya. Kita ikut hukum je dah boleh dah, cukup rukun nikah pun semua sah dah tu. Tetapi isunya adalah berlaku nanti adalah ketidakadilan dalam perkahwinan tersebut. Awal perkahwinan memang semuanya manis, semuanya indah belaka, semuanya boleh perfect. Tetapi di tengah perkahwinan adanya gelora, adanya badai, dan terutama pernikahan yang melibatkan poligami. Baik, antara isu yang berlaku adalah kebanyakannya pihak-pihak suami, pihak-pihak lelaki ini nak ajak nikah di Thailand, alasannya nikah di Malaysia ni susah. Sebenarnya nak elakkan daripada buat permohonan poligami. Kenapa nak elak buat permohonan poligami? Sebabnya dia mengaku dekat isteri baru ini, dekat perempuan baru ini, dia ni bujang, tapi sebenarnya dah berkahwin. Kemudian dikatakan juga, dimomokkan juga, kita ni nikah ikut hukum saja dah cukup dah, tak perlu pada dokumen-dokumen semua dan sebagainya. Ini semua nanti mendatangkan kesan tidak baik kepada pihak wanita itu, terutamanya kepada pihak isteri tersebut. Baik, untuk permohonan pernikahan, terutama bagi permohonan poligami, apabila seorang suami itu memfailkan permohonan di mahkamah, maka akan dipanggil isteri pertama. Baik, panggil isteri pertama datang ke mahkamah, kemudian panggil bakal isteri, kemudian panggil bakal wali kepada si suami tersebut. Semua ini dipanggil adalah untuk mendapatkan keadilan, untuk mengetahui status suami tersebut, adakah kemampuannya menanggung isteri-isteri ada dan menanggung bakal isteri. Kemudian pihak-pihak isteri boleh juga dalam permohonan poligami itu juga mendapatkan hak-hak secara bertulis melalui perintah mahkamah, berapa giliran bermalam dan sebagainya. Dan tambahan pula bagi jaminan kepada isteri pertama dan juga isteri, anak-anak isteri pertama boleh diputuskan tentang nafkah anak tersebut. Kemudian boleh diterus putuskan sekali harta sepencarian. Itulah peri pentingnya kenapa untuk lelaki di luar sana yang ingin berpoligami, tolonglah mohon secara sah di mahkamah syariah, supaya mahkamah boleh nilai tahap kemampuan si suami tersebut. Bagi seorang isteri, bagi seorang wanita di luar sana, terutama yang diajak untuk berkahwin poligami, perlu patuhi undang-undang. Kena tahu bahawasanya sekiranya anda tidak mematuhi undang-undang, kerugian adalah pada diri anda. Sekiranya datang musibah seperti ini, datang perkara yang tidak segini seperti ini, rasa dizalimi, pernikahan anda lah nikah di Thailand, tak sahkan di Malaysia, bagaimana nak tuntut hak selepas itu? Itu menjadi persoalan, jadi kesusahan kepada wanita tersebut. Jadi untuk kaum-kaum isteri yang di luar sana yang telah bernikah, telah salah jalan bernikah di Thailand, maka sekiranya anda dizalimi, maka perkara pertama perlu dibuat adalah perlu mengesahkan ataupun memfailkan kes pendaftaran pernikahan, pengesahan pernikahan di Thailand tersebut.
di mahkamah syariah. Perlu mohon di bawah Seksyen 23, bahawasanya sekian-sekian kita mohon pada mahkamah untuk mengesahkan nikah di Thailand tersebut. Setelah mahkamah membuat siasatan, setelah mahkamah memanggil dua-dua pihak dan sebagainya untuk beri keterangan di mahkamah, cukup dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mahkamah, dan sekiranya mahkamah mensabitkan bahawa nikah tersebut sah, maka bolehlah didaftarkan pernikahan tersebut di pejabat agama dan kemudian boleh dapat sijil nikah, kemudian barulah boleh dituntut hak-hak seterusnya. Ingat, sekiranya selagi mana pernikahan di Thailand tersebut tidak didaftarkan di mahkamah syariah dan tidak diputuskan pengesahan nikah tersebut di mahkamah syariah, maka tidak wujudlah pernikahan anda di Malaysia ini, seolah-olah kamu tidak berkahwin di Malaysia ini. Jadi ingatlah kaum wanita di luar sana, jangan mudah terpedaya, bernikahlah ikut hukum, bernikahlah ikut undang-undang untuk menjamin keadilan kita di masa hadapan. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.